Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ramai ni? 34. Ada yang berkongsi laptop ni, Datuk? Ya? Ada yang berpasangan, Datuk. Alhamdulillah. Itulah tu, dah agak dah tu. Kalau hujung-hujung memanglah ada kena pasang-pasang kan. Kalau tak susah saya. Kan, berayu-rayu. Bulan jauh. Berapa pasang ada? Ya. 3 pasang. Okey, beritahu saya kalau dah boleh mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar ya? Okey, pertamanya saya mengucapkan selamat kepada yang berbahagia Datuk, Datuk Pengarah Tuan Haji Nordin bin Haji Ghazali. Alhamdulillah niat kami untuk menjemput Datuk tu akhirnya tercapai juga dengan Google Meeting yang dapat disediakan pada hari ini. Kami guru-guru SMK Alam Raja sebenarnya rasa berdebar-debar lah sebenarnya menunggu kehadiran Datuk tadi. Saya ingat minta mereka bersedia awal. Harap dapat mendengar lah apa amanah yang akan Datuk sampaikan kepada semua guru SMK Alam Raja. Saya Puan Zaidah Yunus dengan guru penolong kanan saya GPK Pentadbiran Tuan Haji pula dah. GPK Pentadbiran Cikgu Tengku Ridwan bin Raja Yunus. GPK Hal Ehwal Murid Puan Suraya bin Saleh. GPK Co-Curriculum Tuan Muhammad Lokman bin Tuan Man. Hari ini dia berpasangan dengan isterinya Puan Aminah. Semua barisan ketua bidang saya perkenalkan Puan Siti Zaleha, ketua bidang teknik dan model. Puan Suhana binti Ahmad. Puan Suhana binti Ahmad, ketua bidang bahasa. Puan Rohani Rahman, ketua bidang sains dan matematik. Dan juga Puan Azrina, Ustazah Azrina binti Zainal, ketua bidang kemanusiaan. Ketua bidang saya tu wanita. Yang penolong kanan semuanya adalah alhamdulillah satu ganding yang baik lah untuk SMK. Okey, untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemputlah Datuk Pengarah Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali untuk menyampaikan amanatnya yang kami tunggu-tunggu selama ini. Silakan Datuk. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam isi, anak yang baik lagi cerdik. Yang saya hormati Puan Zaidah binti Yunus, Ketua SMK Alam Raja serta rakan-rakan DPK, ketua bidang, guru-guru yang saya hormati, saya kasihi. Semoga semuanya berada dalam rahmatan dan keberkatan Allah SWT. Saya pertamanya nampakkan syukur sangat pada Allah Ta'ala kerana diberi keizinan untuk kita berjumpa di alam maya ni. Saya bersyukur masih sihat, masih ada ruang, dan syukurnya kerana hikmah di sebalik COVID-19 ni, kita dah memahirkan diri kita dengan perjumpaan secara maya ni. Dan kalau saya fikirlah, kalau tidak secara maya ni, saya tak tahulah bila saya nak sampai ke alam raja. Sebab yang dekat-dekat Seremban pun jemput saya pun tak kesempatan saya nak pergi. Tapi bila maya ni, rupanya orang yang jauh-jauh ni lebih bijak mencari ruang.
Jadi tahniah lah. Ini Ya. sekolah menengah yang kedua saya jumpa secara maya. Yang pertama sekolah menengah pesantren Seri Sedayan, Cikgu Syafi'i, yang ni dengan Cikgu Zaidah dan rakan-rakan di alam raja. Tahniah saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tuan yang aturkan, tapi saya tahu hasrat sekolah nak bersama dengan saya. Jadi sabar dan tahniah kepada semua cikgu-cikgu yang dapat bersama pagi ni. Sebenarnya walaupun kita dalam tempoh PKP, kita bekerja dari rumah, bahagiannya seperti kita lah. Okay? Jadi kalau nanti ada input daripada pentua dan rakan-rakan, anggap ini sebagai LDP lah juga boleh, sebab dah bersama dengan saya pun beri beberapa input pun dah boleh, insyaAllah, sebab meningkatkan keilmuan kita. Dan saya ucapkan pada semua selamat duduk di rumah, jaga kesihatan diri, keluarga, anak-anak. Dan sebelum saya jumpa hari Jumaat nanti, insyaAllah kita akan menunaikan ibadah puasa. Selamat puasa, semoga bulan puasa tahun ni, Ramadan tahun ni, kita dapat buat yang lebih purna daripada yang sebelum ni. Walaupun kita tidak dapat ke surau atau masjid untuk solat tarawih, tapi peluang terbaik kita bersama dengan ahli keluarga dan membuat banyak amalan lain semasa berada di rumah. Kalau dulu bulan puasa kita sibuk dengan kerja, dan kali ini banyak yang kita boleh buat perkara yang baik-baik. Baik, saya sebenarnya dalam pukul 9.30 perlu bergerak ke Kuala Pilah. Mungkin boleh saya lewatkan sikit lah, sebab Kuala Pilah ada buat program, saya berada di Tanjung Pok. Tapi dalam masa yang ada ni, saya ingin cakap tentang beberapa perkara lah. Pertama sekali, bila kita kata bekerja dari rumah, maksudnya kita tidak boleh lepaskan tanggungjawab kita sebagai pendidik. Apapun kita fikir sebagai seorang hamba Allah, sebagai orang yang diberi tanggungjawab, kita mendapat rezeki daripada kerja kita itu. Jadi kita fikirlah sebaik yang mungkin apakah yang boleh kita buat untuk menjadikan rezeki kita itu lebih berkat. Kalau kerajaan dah bagi dekat kita, sebab kita dah penjawab awam, memanglah halal lah tu, tak ada masalah. Cuma bukanlah dia bagi tu kita duduk rumah, kita tak pergi sekolah, dia jadi haram. Tak ada, dia tetap halal. Cumanya dalam halal tu kita nak juga dia berkat. Jadi untuk berkat tu kita lah cari. Macam kita dapat duit RM1, kadang kita tak kisah letak dia macam kata, sebab RM1 kecil sangat nilai dia. Tapi bagi orang yang susah, RM1 tu besar nilai dia. Dia boleh beli macam-macam dan dia rasa cukup bermakna. Macam anak kita, bagi kita RM10 tak ada apa, bagi RM10 ke anak tu dia rasa macam banyak. Jadi sebenarnya itu analogi yang saya pakai lah untuk tunjuk berkat tu. Jadi kalau gaji RM10,000 tak berkat, macam tu je pergi. Tapi kalau duit terberkat RM1,000 pun kita rasa terlalu tinggi nilai dia. Jadi inilah yang kita nak buat masa PKP ni, supaya kita yang dapat gaji sama juga dengan bulan-bulan lain kita kerja dengan tak kerja. Tapi macam mana kita nak berkatkan lagi gaji kita, sebab bila gaji tu berkat, hidup kita bahagia bersama keluarga, kita akan dapat ganjaran besar di akhirat. Jadi mungkin ambil peluang, kalau kita tak boleh buat pun dalam masa PKP untuk katalah bagi sekolah kita ataupun anak murid kita, rakan-rakan kita, kita buat untuk keluarga kita. Sebab itu pun kita menggunakan sebaik mungkin. Jadi saya harap pengetua dan rakan-rakan semua boleh fikirkan dalam masa PKP ni, akan panjang lagi ni. PKP mungkinlah kita nampak trend dah cantik, mungkin ada, tapi pelajar sekolah tak akan masuk dalam masa terdekat. Okey, YB Menteri Kanan pun dah cakap 2 minggu sebelum dia akan. Maksudnya selagi dia tak cakap, kita sentiasa ada 2 minggu ke hadapan untuk masuk bekerja. Jadi maksudnya daripada hari ni kena kira 2 minggu depan lagi
kita masih di rumah lagi. Ataupun kita masih tidak pergi mengajar, murid tak akan masuk sekolah lagi. Ataupun kalau habis PKP, sebenarnya sebagai penjawat awam kena masuk ke pejabat masing-masing. Kalau cikgu pergi sekolah pun tanpa budak-budak, tanpa pelajar. Dia dah tamat PKP. Tapi murid tak ada lagi. So maksudnya paling awal pun 2 minggu, setiap hari kita bangun, kalau tak ada pengumuman, 2 minggu lagi kita akan ada masa untuk membuat apa-apa secara maya dari rumah ataupun dengan kaedah yang yang sesuai. Baik, balik kepada apa yang kita hasratkan dalam PKP ni, bila kita bekerja dari rumah dengan capaian pelajar sebahagian kita dapat secara yang terbaik, sebahagian lagi mungkin kita tak dapat pun nak capai dia, tak tahu ke mana pergi, nak hubungi, tak ada talian, tak ada telefon berfungsi, mak ayah pula ada satu je telefon, pergi pula bekerja mencari nafkah. Jadi semua ini menjadi halangan. Tapi saya selalu pesan pada rakan-rakan dalam platform yang berbeza-beza, wa'imah apa keadaan, kita ada 30 lebih cikgu ni kat sekolah ni, kita kena pastikan tidak ada seorang pun pelajar kita yang tak pernah kita tanya khabar dalam masa PKP. Cubalah, jadi gundinglah antara kita. Pertama mula dengan guru kelas. Dapat tak 30 orang dalam kelas kita tu, kita tahu status dia. Lepas tu tak dapat, minta pula kaunselor tu tolong trace ataupun cikgu disiplin. Siapa-siapa lah, trace lah budak tu. Biar ada dalam rekod kita bahawa berapa ratus orang pelajar sekolah kita ni, 300 lebih tu, 200 lebih tu, dan kita tahu setiap orang tu apa status dia. Okay. Kemudian bila kita dah tahu, apa yang kita boleh bantu dia. Sebab saya tahu di kawasan Palu ni ada pelbagai kategori. Jadi kita harap ada sesuatu yang kita boleh bantu. Saya dah cakap dalam TV, dalam radio. Mungkin ramai yang dah dengar, dah tengok yang saya sebut jersey. Jersey untuk kita pakaikan kepada anak ABC, anak yang baik lagi cerdik. Jersey yang saya sebutkan tu perkara yang sama, perkara lama pun. Sekian lama daripada falsafah pendidikan kebangsaan tu yang dulu kita sebut Jerry, Irej dan sebagainya. Sebenarnya saya dapat ilham pada pagi Jumaat lepas sebelum saya on air dekat radio tu. Saya fikir-fikir datang ilham itu, saya susunkan jadi jasmani, emosi, rohani, sosial dan iklan. Jadi kena pula saya fikirkan jersey itu saya nak pakaikan kepada anak ABC, anak yang baik lagi cerdik. ABC itu saya rasa semua dah faham. Pemuda dengan satu sifat yang baik dulu, kemudian kita banner dia supaya jadi lebih dan lebih baik. Jadi bila saya dapat satu ilham jersey ni, saya rasa kena sangat sebab kita nak masyarakat faham bila kita cakap tuan-tuan beri kerjasama pada kita cakap kat mak ayah dia, kita cakap kat baby, boleh tak beri kerjasama, kami tak ada niat lain, kita nak sediakan jersey yang elok untuk anak tuan pakai. Tentulah dia minat nak tanya kenapa apa jersey, so kita cakap jasmaninya, emosi dia, yang saya sebutkan di rumah tu, so dia mungkin lebih jelas, lebih faham. Jadi saya harap dalam tempoh PKP ini, kita cuba fikirkan kalau dapat kita sampaikan mesej kepada penjaga ni, boleh tak dia sediakan anak itu dengan kelima-lima komponen itu, ataupun kalau tidak yang mana yang dia jasmani. Tak boleh tu dia ajak anak untuk buat aktiviti di sekitar rumah ke apa, perkara yang boleh menyihatkan badan anak. Emosi tak boleh tu mak ayah pada masa ini dan keluarga dia untuk menjaga, bagi dia rasa seronok, rasa disayang, rasa dihargai. Dari segi Qurannya tak boleh tu ajak dia tengok Quran Time, tengok banyak lagi program-program dalam TV hari ini yang berunsurkan Qurannya, ataupun solat berjemaah, ataupun nak puasa, banyak lagi perkara boleh buat. Dari segi sosial dia tak boleh tu kita ajar dia cara nak komunikasi dengan baik,
dengan kawan-kawan. Boleh saja kalau dia nak menelpon kawan-kawan, menelpon cikgu pun boleh, telefon bercakap, tanya khabar, santai-santai dengan anak murid. Ajar dia bersosial, ajar dia cara nak menghormati. Kita tak nak anak yang ada di sekolah kita, SMK Alam Beraja ni, dia WhatsApp pun guna bahasa yang kita tak faham, bahasa tak cantik, menularkan benda tak betul. Ini benda yang berkait dengan sosial, kehidupan masyarakat. Kemudian intelek, kita jangan fikir intelek yang kita nak bagi pada anak hanya untuk peksa. Sekarang, saya rasa bila disebut UPSRP 3 tak ada. Sebenarnya, tak perlu ada tekanan pun dalam hidup ini dengan peperiksaan. Kita kena beri dia satu kelegaan untuk dia explore. Ya, Datuk. Betul tu. Internet habis tu. Ya, Datuk. Lain tak ada kot, lain saya tak ada ni. Tiba-tiba naik 3 baris. Lain sangkut. Lain sangkut, tadi 2-3 kali sangkut tadi. Kalau guna phone takut ada orang call ke apa? Hello, Assalamualaikum. Datuk masih dalam online tak? Okey, maaf terputus sekejap. Boleh saya teruskan? Boleh. Jadi balik kepada apa yang kita nak sediakan pada anak-anak murid kita. Jadi terutama di kawasan Belda, mungkin banyak perkara yang kita boleh buat untuk menjadikan jersey mereka tu cantik, lengkap. Jadi kita jangan ingat kita nak pelajar kita sempurna segala-galanya, nak dapat yang terbaik. Bukan, kita tingkatkan satu persatu. Yang penting kefahaman itu. Jadi saya harap rakan-rakan di SMK Alam Beraja ni boleh tingkatkan kefahaman di kalangan PIBG, AJK PIBG, ibu bapa dan pergi kepada pelajar. Yang penting kita dulu, kita agent memberikan kefahaman. Cikgu buatlah apa pun dengan pelajar ni, dengan kreativiti kita. Sebenarnya saya nak balik ataupun nak bawa sikit lagi kepada garis panduan PDP semasa waktu PKP. Kita semua dah baca. Sebenarnya kalau kita baca,
hasrat dia tu, jangan kita abaikan pelajar kita dan kita buat kerja kita. Yang saya cakap awal tadi, supaya ada berkat daripada gaji kita dapat tu. Jadi dengan kekalan yang ada tu, kita buatlah seminima yang mungkin. Semalam ada guru besar JJ kongsi dengan saya. Dia kata murid asli dia ada yang satu handphone ayah dia pakai untuk pergi bekerja. Tapi bila balik malam, dia beritahu anak dia ini arahan cikgu. Jadi anak dia buat. Jadi walaupun macam tu, anak tu akan buat dalam buku. So saya beritahu, esok biarlah anak tu catat apa-apa yang dia buat, balik sekolah besok tengoklah apa yang dia buat tu tak ada betul, tak ada salah, tapi tengok bahawa dia dah dapat ilmu, sesuatu ilmu dalam kehidupan dia. Jadi apa salahnya kalau SMK Alam Pelajar aturkan, kalau subjek pun dia asas matematik, sains, bahasa Inggeris, aturkan elok-elok. Tapi kalau ada pelajar yang nak catat dalam buku catatan dia, dia guna satu buku yang kosong ke ataupun mana-mana buku yang dia ada, sebab masa ni tak boleh nak keluar cari, dia catat, okey pada hari ni saya belajar, ibu saya ajar memasak menu ni. Okey, masakan ini. Dia catat dalam buku kita, jangan kita hukum dia. Jangan cakap kenapa tulis dalam buku ni, patut buku bahasa Inggeris ke buku apa ke. Kita menilai dia bahawa kita kena ambil roh di sebalik dia belajar masak tu, apa perubahan sikap dia. Dia dah dengar cakap mak dia, dia nak mengubah diri dia, nak tambah kemahiran dia nak menyediakan diri dia untuk masa depan. Satu hari nanti dia akan berkeluarga, dia akan masak untuk keluarga. Itu sebenarnya pembelajaran. YB Menteri Pendidikan, saya dengar dia punya ucapan, saya kritik satu persatu. Sebenarnya niat kita, bila kita cerita didik ni, ialah untuk kehidupan. Supaya bekal yang dia buat dalam kehidupan itu, dia mendapat anugerah terbaik di akhirat. Jadi, saya tak nak kita sebagai pendidik, kita tertekan. Kita terlalu takut nanti apa orang nak cek, orang nak tahu. Sebenarnya, senang je saya nak cakap. Satu, kita capai semua pelajar kita. Yang kedua, kita cuba ajar apa yang kita mampu. Yang tak dapat kita nak capai itu, kita serah pada mak ayah dia untuk didik anak-anak dia sebab semasa berada di rumah ni. Dan yang kita nak, bila masuk dia ke sekolah nanti, ada perubahan sikap. Dia jadi lebih baik daripada sebelum PKP. Dia tahu kebersihan, dia tahu bertanggungjawab, dia tahu nak bersosial, dia ada nilai keagamaan. Bila waktu solat nanti, kita tengok anak-anak murid kita berpusu-pusu pergi ke surau, solat berjemaah. Maksudnya, benda tu dah berjaya berlaku semasa PKP. Ini yang manisnya kepada kita. Jangan risaulah, Nazir tak akan cek apa yang cikgu buat masa PKP. Kita dah cakap, dia duduk di rumah, bukan belajar di sekolah. Ada yang tanya saya, nak kena buat PBD. Apa PBD-nya? BD tu apa? BD tu bilik darjah. Ni di rumah. Jadi, apa yang boleh belajar di rumah? Cuma kita tak nak dia leka, dia buang masa, dia pergi lepak, duduk main game, duduk tengok YouTube. Kita nak ada sesuatu yang dia buat supaya jersey yang dia nak pakai tu lebih cantik, lebih sempurna. Jadi cikgu yang lebih kenal anak murid cikgu, tahu sentuhan macam mana nak sentuh dia. Jadi saya tak dapat nak sentuh semua. Jadi saya tak nak kita rasa tertekan, risaulah saya tak habis ni, tak ajar. Ini bukan cerita tak habis silibus ni. Cerita dia ialah cerita anak murid tu semakin baik tak semasa PKP. Jadi inilah yang nak kena fikir sama-sama. Kalau kita tak ada kemahiran, kita tanya kaunselor sekolah kita, tanya macam mana nak buat budak macam ni. Tolong biar sama-sama kita jadi kaunselor. Semua orang dah makin stres. Bukan anak murid tu je stres, mak ayah dia pun makin stres sekarang. Sebab anak duduk rumah tak pergi-pergi sekolah. Sama juga, kita pun ada anak juga nak jaga, kan? Riuh rendah sana sini. Baik tengok adik Afia tu duduk jahit baju PPE, tolong mak dia, baru umur 9 tahun. Kan, dah 1 jam dapat 1 like, dah 100 like. Maksudnya dah 100 jam dia menjahit PPE. KPPM komen, saya hantar dekat KPPM. KPPM kata, Alhamdulillah, ini anak yang sangat baik, dia tahu tanggungjawab dia.
dia menyediakan diri dia untuk jadi orang yang lebih hebat. Nampak tak? Jadi maksudnya apa saja baik anak murid kita yang ada di rumah tu, asalkan dia memberi makna kepada hidup dia lebih baik, maka itulah pendidikan yang baik. Okey, jadi saya letakkan satu kerangka yang untuk cikgu berkarya kreatif dalam membina anak bangsa. Saya orang kampung, mungkin cikgu pun tahu, saya bangun dari seorang anak kampung. Okay. Menteri Pendidikan pun saya tahu, kampung dia dalam 7-8 km je daripada rumah saya. Saya pun tahu kampung dia. Kan? Bila dia cerita tu saya boleh gambarkan macam mana dia dibesarkan masa di kampung. Jadi saya nak beritahu semua anak beredar pun macam kita, macam anak kampung, benalah dia. Satu hari dia akan jadi manusia yang hebat. Dia boleh survive baik COVID, baik apa yang dia nak hadapi satu hari. InsyaAllah. Jadi itulah yang saya rasa boleh saya kongsikan. Jadi saya bagilah dalam 5-10 minit. Kalau ada rakan-rakan nak tanya apa-apa, saya bagi keluar. Sebab dah ada bersama saya ni, silakan. Okey, orang tua dan dengan saya, tapi yang rakan-rakan guru, silakan saya jemput. Lepas ni ada mesyuarat ke? Ada Ya, nanti ada mesyuarat. perbincangan? Ada, okey. Okeylah, lepas ni teruskan. Yang terbaik. Sila. Sila nak share ke, nak Okey, beri cikgu-cikgu pandangan ini ke? boleh. Sila. Cikgu Luqman pun macam dah apa tu? Nak cakap on-kan Luqman, mic. Cikgu Amila. On-kan mic. Siapa yang on mic tu saya nampak ni. Cikgu Rosdi, Cikgu Ashraf on. Ya. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak tu. Ya. Terima kasih atas nasihat dan saya rasa sangat tepatlah untuk kami di Palung ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Dia ada benda mungkin tak terfikir pun dek saya, situasi sebab berbagai-bagai tadi kan. Cuma saya fikir secara mudahnya ataupun asasnya, itulah yang saya cakap tadi. Sama untuk semua pelajar tanpa kira status lokasi. Sila cikgu apa tu? Farid ya? Saya nak share. Datuk. Lama tak Datuk. Ini dia ke biasa ni lama tak jumpa. Rindu. SPM, selalu jaga SPM. So tahun depan kita jaga bulan apa? Bulan 2, bulan 3. Ada makan hotel lagi Datuk? Ya? Tak ada makan hotel lagi je. Itulah tu, kalau COVID tak ada, masuk lagi tu kan. Macam-macam nak bagi kemahiran. Tambah dalam situasi semasa ni. So macam ni, tentang yang tangguh peperiksaan tu jangan risau. Anak-anak SPM kita dia akan ada masa yang cukup untuk bersedia. Tu don't worry. Okay, lepas tu bagi anak FPT 3 pun jangan risau. Pemilihan dia untuk jurusan tu kita yang jangan rasa sukar. Rekod dia di atas 1-2 dah ada, 3 ada sebahagian. Bila dia naik nanti kita tambah aja apa lagi yang kita boleh sediakan dia. Nanti kita beri nasihat yang terbaik untuk subjek yang dia nak pilih. Yang penting kalau dapat dalam masa PKP ni, contohlah sekolah budak-budak lemah matematik, sains kan. So kita cari jalan macam mana nak letakkan asas ni supaya lebih kuat dalam matematik, sains. Macam tu lah, bagilah dia share portal yang sesuai. Okay, sesuai. Okay. Okay Datuk, saya nak tanya jugalah, Ya. kalau Tingkatan 5 tu dia akan exam tahun hadapan kan, sekuan pertama. Ya. Maknanya sekolahan untuk tingkatan 5 2020 tu berakhir pada juga lah. Dia macam putus-putus sikit. Pelajar tingkatan 5 tu
Aha. Pelajar tingkatan 5 2020, dia sekolah Okey. sehingga bulan bila tu? Oh. Sebab dia akan Okey. periksa pada sukuan pertama 2021. Betul. Nanti bertemu pula ada 2 batch tingkatan 5 kan. Tingkatan 4 naik tingkatan 5. Ya. Okey. Macam YB Menteri Kanan cakap, kita ni buat melihat dari hari ke hari situasi COVID-19. Jadi sebenarnya mereka pun tiap hari bermesyuarat bincangkan apa kaedah. Tengok pada situasi dia bincang kaedah. Jadi kalau ikut awal lagi tu, kalau berakhir cepat PKP, dia akan belajar sampai 7 tahun. Lepas tu diberi ruang untuk dia buat ulang kaji dengan kelas tambahan dan sebagainya. Lepas tu dia bersedialah buat ulang kaji sendiri, tunggu masa peperiksaan. Tapi kalau berlarutan, untuk cover sukatan, mungkin tempoh belajar dia tu berlarutan sampai ke tahun depan, bulan 1 ataupun sampai bulan 2, lepas tu baru dia periksa. Jadi itu bergantung pada bila mulanya dia masuk sekolah. Kalau setakat lepas raya masuk sekolah tingkatan 5 ni sempat habislah sampai hujung tahun cuti, lepas tu buat kelas tambahan, dia tunggu periksa. Tapi kalau drag sampai bulan 10, jadi dah tentulah kena belajar sampai ke tahun depan, okay, untuk dia masuk periksa. Yang tu akan diatur oleh kementerian. Dia ada dia punya SOP dia nanti, panduan dia, jadual dia baru. Okay. Maknanya Datuk, ada kemungkinan pelajar tingkatan 5 tu tahun depan pun dia akan bersekolah jugalah. Ya, macam tu kan? Ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Lepas tu pada masa sama juga tingkatan 4 akan naik ke tingkatan 5. Macam tu juga adjustment, mungkin hujung tahun jadual periksa pun akan berlaku juga adjustment sebab dia dah masuk lewat belajar tingkatan 4 tak sempat habis kan, pun boleh berlaku. Ya, betul. Jadi penyesuaian tu akan dibuat berdasarkan kajian pihak kementerian sendirilah. Tapi yang kita dah pasti, YB Menteri dah cakap dia akan masuk kelas peperiksaan dahulu. Okey, tingkatan 5 saja dengan tingkatan 6. Tapi semalam kita mesyuarat dengan Timbalan Ketua Pengarah, kita minta bagi menambahkan sikit mungkin pelajar tingkat asrama mudah sedia makanan tu, tak nak tertinggal sangat pelajar tingkatan 4, mungkin dia di sekolah yang mampu tampung tingkatan 4 dengan 5 dulu, ataupun 4, 5, 6. So semua tu kita akan tengok case by case lah. Kalau sekolah terlalu padat mungkin tingkatan 4 tak boleh masuk lagi. Sekolah yang tak berapa padat dah boleh masuk tingkatan 4 dengan 5 supaya tingkatan 4 tu tak jauh tercicir. Tapi dia akan kira semua supaya adil bagi seluruh negara. Dia akan jajar, sesuaikan. Itu saya kata perkara macam ni kita bersedia. Cuma rancangan semasa tu kita buat yang terdekat dulu. Okay. Sebab SMK Alam Beraja pun ada asrama, Datuk. Betul. Ada asrama kan. Jadi kalau nak sedia makan untuk sebilangan kecil tu pun kementerian sedang kira tu. Takkanlah kontraktor nak buat makan untuk 15 orang pelajar kan. Mungkin ada sebahagian tu diletakkan di asrama. Ada negeri yang minta pelajar-pelajar lain tingkatan 5 duduk asrama juga nak cover mata pelajaran dengan segera tu. So sebenarnya inilah saat yang mencabar kita, cikgu, orang pendidik, pengetua, pentadbir untuk memikirkan apa yang terbaik. So sebenarnya saya nak beritahu kita kena fikir 2 perkara. Pertama sekali, apa yang kita nak didik, hasilkan jersey yang terbaik tadi untuk kesemuanya sekali. Yang kedua, kita fokus kelompok tertentu yang nak menghadapi peperiksaan ini sebab masa depan dia untuk dia maju jaya dalam kehidupan. Okay, jadi 2 perkara tu lah. So bincang sama-sama, susunan elok. Jadi saya nak pesan satu lagi, bila buat jadual kerja tu jangan terlalu membebankan sehingga pelajar tak ada ruang untuk bersama keluarga. Okay, susun elok, lepas tu selaraskan antara kita. Tingkatan 1 siapa in charge tingkatan 2. Jadi satu hari, 1 atau 2 subjek
Jangan ikut jadual sekolah. Lepas tu kerja, rumah, okey, pada jumlah ini. Jadi pada kemampuan pelajar dan akhirnya ada sesuatu. Kalau nak pakat pun 2-3, kenapa tak boleh kita buat macam satu perkara pelajar ni buat, dia dapat beberapa kemahiran. Mungkin dari segi bahasanya, okey, bahasa, mungkin dia membuat pengarang satu pada sesuatu yang berkaitan dengan sejarah. Jadi 2-3 tu dia dah dapat satu. Satu benda dia buat, dia dapat 2-3 kemahiran. Pun boleh. Itu atas kreativiti lah kalau ada ruang untuk diselaraskan. Okey. Last kalau ada. Okey. Cikgu-cikgu. Cikgu Semi mantu ni Dato'. Dia duduk berbagai lokasi ni kan. Ustaz, terima kasih banyak tu. Ya, dia sama. Kat Pilar, dekat Seremban, dekat Bahar ada. Ya. Nak tanya tentang RPH tu. RPH ni cikgu macam mana? Kan kita ada online punya, kita ajar pelajar, kita bagi bahan lah kan. Tak menekan pelajar. RPH untuk guru tu kena buat ke macam mana? Kena ada bentuk macam mana? RPH tak payah buat. Okey. Dia cuma buat catatan saja. Catatan, okey. Bagi tugas pelajar, cikgu catatlah. Kalau ada buku rekod, catatlah dalam buku rekod, letakkan tarikh apa semua apa yang kita buat. Kalau tak ada, buatlah catatan kita sendiri, nanti print kan, tampallah nanti kemudian buat nak satu hari tu satu page. Cikgu catat je hari ni, type dalam komputer, nanti dalam tempoh PKP berapa lama tu kan, so kita print lah. Jadi ada hari ni kita dapat akses kepada beberapa pelajar untuk bagi tugasan. Ada catatan yang kita buat. Dia sebut dalam garis panduan pun, okey, buat catatan, bukan tulis RPH. Maknanya sekadar catatan itu ya? Catatan. Ada rekod yang kita minta buat tugasan ni. Okey, tadi ni. Satu lagi tu, minta maaf. Ya. Saya ni jaga asrama kan? Ya. Macam mana kalau pelajar duduk asrama nak jaga jarak tu? Nanya juga tu. Okey. Dia akan ada garis panduan nanti. Sebab tu kata, mungkin kalau satu bilik sekarang ada 20 orang, mungkin dia akan jadi 10 orang penjarakan. Lepas tu dia adalah dia punya cara pergerakan dia. Memang susah nak jaga di asrama, cuma kita harap semua pelajar tu sihat. Jadi tak adalah kita tertekan sangat, walaupun dia duduk komunikasi pada jarak yang dekat di antara mereka, tapi semuanya tidak bergejala. Macam kita duduk satu rumah dalam keluarga, anak-beranak kita, tak ada tanda-tanda apa, alhamdulillah lah. Macam tu lah. Cuma yang kita tak nak ni, dia pemotor tak bersih, lepas tu ada gejala tak beritahu, so dia mulalah menular. So kita nanti ada garis panduan, KKM akan luluskan garis panduan tu, Kementerian Kesihatan. So ada panduan. Memang rumit sikit lah, tapi mengajar kita disiplin lah. Kalau tengok orang Jepun duk buat hari ni, sebenarnya mungkin kita ke arah tu pun. Orang Jepun boleh bersih, boleh kemat, boleh disiplin. Okey. Sekarang saya pergi beli nasi lauk pun, cantik je orang beratur. Tak ada sembah betul-betul. Tunggu giliran lah. Jadi semua tahap disiplin dah tinggi dah. Ya. Okey. Betul. Puan Pengetua, ada apa lagi? Saya itulah untuk makluman Datuk lah. Ya, saya. Kalau di SMK Alam Beraja ni memang kena banyak digunakan media aplikasi WhatsApp dan Telegram lah, WhatsApp dengan Telegram. Untuk Google Classroom tu memang tak dapat ni adakan dengan jayanya tu lah, hanya 30 lebih ajar saja yang aktif kalau GC. Kalau aplikasi WhatsApp dengan Telegram tu alhamdulillah hampir setiap guru kelas tu dia ada lah. Setiap subjek kami buat untuk
WhatsApp melibatkan pelajar dengan guru subjek. Ada respon, tapi ada juga yang tak ada respon lah Datuk. Kelas-kelas yang kurang ni tu kan, mungkin tak tahu lah. Mungkin mereka tak mungkin mereka tak ada kemudahan. Sebab kalau guna WhatsApp dengan Telegram pun nak kena tahu kan. Tak semua ibu bapa ni memahami lah. Dan saya juga sentiasa berhubung jugalah dengan PIBG melalui Telegram. Apa sahaja yang Datuk sampaikan tu semua saya masukkan dalam Telegram PIBG. Macam itulah Datuk yang dapat dijalankan lah. Okey, terima kasih. Cuma tu saya kata cuba juga minta bantuan PIBG supaya pelajar yang kita tak boleh akses tu, kita ada cara nak akses mereka. Sebab selepas PKP mungkin ada kaedah kita bagi dia hard copy edar melalui komuniti. Sebab kalau PKP mungkin ditamatkan tapi pelajar tak masuk ke sekolah, jadi kita boleh bergerak untuk akses pada dia dengan kaedah tertentu, nak pastikan ada berlaku sedikit pembelajaran di kalangan pelajar. Sebab kita kena memikirkan ke arah tu. Tempoh PKP ni tak apalah, tak boleh capai, nak macam mana, nak pergi rumah dia tak boleh. Tapi selepas PKP, kita semua kena balik ke sekolah. Bila balik ke sekolah tu, guru form 5 akan mengajar pelajar tingkatan 5, mungkin dengan kaedah yang tertentu dibantu oleh guru lain. Tapi guru lain yang pelajar tak ada kat sekolah tu, mungkin kena duduk memikirkan macam mana cara nak akses, nak capai pelajar itu supaya boleh kita bagi dia sesuatu. So jadi masa PKP ni, terima kasihlah pengetua dah cuba usahakan. Jadi dalam pada tu kita akan lepas PKP pun kita tak dapat cari dia. So kita akan cari juga. So itulah keadaan dia. Terima kasih banyak. Saya harap cikgu SMK Alam Raja terus semangat untuk menjalankan amanah ini. Okey, kita dah mula belajar sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Okey, jadi kita harap semuanya akan terus sihat. Saya doakan yang terbaik. Tuan-tuan akan